Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Semulakan Ustaz Amran, barisan ahli jawatan kuasa, hadirin muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa insya-Allah pada giliran saya kita tadabburlah ayat-ayat yang kita baca. Seperti mana kita baca tadi ialah daripada surah Syura. Pada surah Syura yang mana pada juzuk yang ke-25 yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang pertama tadi kita bacakan tentang ayat yang ke-7. Bolehlah kalau tuan-tuan nak tengok ayat yang ke-7 surah Syura. Kalau muka surat 483. Bolehlah tengok dalam telefon ke apa untuk kita ambil sikit tadabbur pada ayat yang kita bacakan tadi. Baik, pada rakaat pertama dan kedua tadi kita bacakan daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Okey, 7 sampai 10. Saya ambil sikit je tadi tuan-tuan sebab memandangkan jemaah kita ramai yang veteran. Jadi sebab tu saya ambil sikit je. Kalau boleh satu muka surat kan. Tapi tak apalah, kita ambil sikit 3-4 ayat. Yang penting kita tadabbur dan kita faham benda cerita ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Baik. Maka Allah sebut wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ni Allah bagi tahu kepada kita tentang, Allah sebut berkenaan dengan bagaimana Allah telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, iaitulah apa dia? Qur'anan Arabiyyan. Okey, iaitulah Quran dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala sebut Quran ini Allah bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, bukan daripada bahasa-bahasa yang lain. Bukan Hebrew ke Syriah ke apa semua bahasa-bahasa yang nabi-nabi sebelumnya. Kerana antara sebabnya ialah untuk Allah sebut litunzira ummal qura, untuk beri peringatan kepada ummul qura. Hak ni nama lain bagi Mekah. Mekah ni banyak nama, ada nama Mekah, ada nama Baitul Haram, ada nama Masjidil Haram, ada nama juga dipanggil Bakkah. Bakkah Mukarramah, Bakkah bukan Mekah, Bakkah pun sebut dalam Al-Quran. Jadi antaranya ialah Allah sebut tentang Al-Quran dalam bahasa Arab yang mana dibagikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk, yang disebut dalam ayat ni ialah watunzira yaumal jam'i la raiba fi. Tu antara tujuan dia. Pertama, litunzira ummal qura, untuk beri peringatan kepada orang-orang penduduk di Mekah, wa man haulaha, dan sekitarnya, timur, barat, Malaysia, Afghanistan, semua sekali. Allah beri peringatan daripada ayat yang asalnya Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Yang mana diturunkan pada seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Fatimah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana Jibril ni bila mana pada malam bulan Ramadan dia akan bertelaki dengan baginda, ataupun Nabi akan bertelaki dengan Jibril alaihissalam membaca Al-Quran. Baca tu khatam satu kali. Tetapi kata Nabi SAW pada tahun ini, iaitu pada tahun wafatnya baginda Nabi SAW, Jibril datang 2 kali dan aku sempat mengkhatamkan 2 kali, iaitulah membaca Al-Quran bersama dengan Jibril alaihissalam dalam bahasa Arab. Kan? Kemudian kalau kita tengok baca lagi sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi sebut macam tu, dan antara yang masuk pada hayat-hayat hujung penghidupan akhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dan bila mana Nabi sebut engkau nanti akan mendahului aku lah. Maksudnya memang betul lah, daripada sudut rekod lepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan keluarga Nabi, Fatimah radhiyallahu anha yang dulu pergi wafat radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, itu satu. Yang kedua, bila sebut pada ayat ni Quran dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat fasih, bahasa yang mana Allah lebihkan di atas muka bumi ini. Sebab tu kata Al-Hafiz Al-Jayyani, satu ulama hadis besar, beliau menyatakan khassallahu ala ummati Muhammad bi thalatha. Allah telah mengkhususkan kepada umat Muhammad ni dengan 3 perkara. Tak ada pada umat lain. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi semua tu tak ada. Yang ada pada umat Nabi Muhammad. Apa dia? Yang pertama, ansab. Ilmu berkenaan dengan keturunan-keturunan. Sebab tu baginda Nabi SAW tu ada keturunan-keturunannya sampai Adnan lah yang sahih. Ada pun kat atas tu sampai Nabi Adam tu diperisihkan di kalangan para ulama hadis. Tu kan. Ilmu nasab keturunan. Yang kedua adalah ilmu berkait dengan faraid. Ilmu kira-kira harta.
Walaupun kepada Bani Israel itu asasnya, tetapi pendetailannya ialah kepada agama umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu dia. Dan kemudian yang ketiga, ilmu dipanggil sebagai i'rab, ilmu bahasa Arab. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati. Apa sebab, apa punca dia? Semua tu ada sebab-sebab tertentu, dan kalau kita mendalami pula, ada pula perbezaan pandangan pendapat sama ada Basri, ulama di Basrah, ulama di Kufah dan sebagainya berkenaan dengan baris-baris dalam bahasa Arab. Tapi nak bagi tahu, dia adalah dalam bahasa Arab yang Allah kurniakan, Allah lebihkan untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu ada hadis-hadis yang mengisyaratkan, walaupun kebanyakan bila disusun turuk ataupun riwayat hadis ni tidak sahih daripada sudut riwayat, tetapi kita kata itulah bahasa syurga, itulah bahasa ahli syurga, iaitu bahasa Arab. Baik. Kemudian yang kedua, tujuannya juga ialah wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih, iaitulah untuk beri pengingatkan pada hari kamu berkumpul. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah, nak tengok satu benda ni hebat tak hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tengok dia nama banyak. Kalau nama tu banyak, menunjukkan itu keagungan dan kehebatan Allah menciptakan sesuatu. Hari kiamat banyak nama dia. Malik Yaumiddin, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumul Khutamah, itu nama neraka dan sebagainya. Dan kemudian nama Yaumul Jam', hari manusia dihimpunkan. Dan kemudian Allah kata, dengan tujuan Quran itu supaya manusia ingat hari mereka dihimpunkan di hari akhirat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada sebahagian mereka masuk ke dalam syurga, ada sebahagian mereka masuk dalam sa'ir. Sa'ir ni salah satu nama dibagi sebagai nama neraka lah. Sebagai Hutama, sebagai Haqqah dan sebagainya tu, hari kiamat dan sebagainya, termasuk juga ialah nama neraka dipanggil sa'ir. Tempat yang amat memedihkan, tempat yang amat manusia gerun untuk kembali, namanya sa'ir. Maka dengan sebab Quran turun dalam bahasa Arab, ada yang ikut berjaya dia ke syurga. Ada yang tak ikut, maka ke neraka lah jawabnya. Seperti mana Allah sebut pada ayat ni. Baik, habis. Kemudian Allah sebut, kalau Allah mengkehendaki, walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Allah menyatakan demikian, kalau Allah kehendaki, Allah akan jadikan kamu ni ummatan wahidah, umat yang satu. Umat yang satu ni, kalau kita buka Tabari, Qurtubi, kita buka Ibnu Kathir dan semua sekali, maka maksud umat yang satu ni di atas tauhid dan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah akan jadikan macam tu. Tapi masalahnya ialah benda tu tak berlaku. Dan Allah Subhanahu wa taala buat itu supaya bagi wahyu Quran tadi, bagi juga akal fikiran yang sejahtera untuk manusia memilih di antara keduanya manakah yang paling terbaik. Maka sebab tu Allah jadikan manusia ni juga ada yang ikut Quran, ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada mereka yang mana zalim. Zalim Allah sebut sini, dan Allah sebut walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Akan tetapi ada yang Allah kehendaki di kalangan mereka, Allah masukkan mereka dalam rahmat Allah. So rahmat Allah ni satu benda yang sangat besar. Allah bagi kepada kita, sebab nak faham rahmat Allah ni kena mengaji Quran, kena mengaji tafsir, kena mengaji tadabbur, kena mengaji hadis baginda Nabi SAW, supaya kita dapat apa itu rahmat. Nak dapat rahmat, dia bukan satu benda yang susah untuk didapati, tapi bagaimana cara jalan itu dipetunjuk ataupun diberikan oleh wahyu daripada Allah dan baginda Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud, ala innani utitu Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku telah berikan, iaitu Allah bagi kepada kamu Quran dan yang sesuatu sama seperti Quran, iaitu hadis baginda Nabi SAW. Itulah petunjuk sampai bila-bila pun. Akan tetapi, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Ada di kalangan mereka yang zalim. Zalim ni paling utama sekali tidak di atas landasan tauhid. Sebab tu dalam surah Luqman kita tengok perkataan zalim tu Allah sebut apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar, syirik kecil, apa perkara-perkara yang membatalkan keimanan, apa perkara-perkara yang boleh memansuhkan, menghilangkan akidah, maka itu juga perkara yang perlu kita pelajari. Dan Allah sebut, dan demikian itu kerana mereka ini tidak ada pembantu, tidak ada penolong. Allah tidak bersama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kan? Sehingga kan dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, kata baginda Nabi SAW, di hari akhirat kelak, Allah ni aghna'u syuraka. Allah ni paling kaya, paling tak inginkan kepada kesyirikan. Tak inginkan kepada pengkongsian Tuhan. Allah tak inginkan. Tuhan saja. Allah saja tauhid yang satu. Tetapi ada mereka yang mana menjadikan makhluk, menjadikan itu, menjadikan ini, bulan, bintang dan sebagainya sebagai sesembahan, maka pada waktu itu Allah menyatakan, kamu ambillah Tuhan kamu yang dulu kamu sembah itu dan minta syafaat daripada mereka.
maka tidak ada yang dapat membantu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan, saya ringkaskan, pada ayat yang ke-9 ke-10 Allah menceritakan tentang bagaimana ada di kalangan manusia yang mengambil selain daripada Tuhan sebagai dia punya aulia, pembantu dia ataupun tempat pertolongan dia. Tapi Allah sebut, tahulah bahawa Allah itu adalah wali, Allah yang Maha Penolong, yang bantu, dan Allah itu adalah yang menghidupkan, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dan kemudian Allah akhirkan muka surat ni, Allah menyatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa pun kamu berkhilaf, berbeza pandangan pendapat, apa pun keadaan sekalipun, baik ekonomi, politik, baik hukum hakam, baik apa saja, kembali kepada Allah. Ini kembali kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ni setiap patah, setiap perkataan, setiap daripada semua segala sesuatu ada penyelesaian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Cuma kita tak jumpa. Cuma kita tak jumpa. Tapi hakikatnya dia telah dibongkar dan dibongkar, maka kita akan jumpa penyelesaian setiap satu perkara dan penyatuan pada satu perkara. Dan kemudian Allah kata, dzalikumullahu rabbi, yang demikian itulah sebab ia adalah Tuhan aku. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kerana Allah itu kita bertawakal dan kepada Allah itulah kita tempat kembali. Baik, habis. Muka surat seterusnya, pada ayat 11 dan 12, Allah menceritakan tentang selepas, ni dipanggil sebagai macam mana kita nak menggunakan juga logik akal kita untuk melihat keajaiban, kehebatan Allah. Melihat kekuasaan Allah. Tadi tu cerita tentang hari akhirat. Tu sebab tu, seni Quran ni, kejap dia akhirat, kejap dia bawa ke dunia. Kejap dia bawa kita ke syurga. Kejap dia bawa kita ke neraka. Kejap dia bawa kita tengok sikit ni bulan bintang ni, tengok. Kejap dia bawa kita, tengok laut. Kejap dia tengok matahari. Jadi Quran dia memang macam tu. Supaya kita bila baca Quran ni, sentiasa dia akan ada chapter yang berbeza-beza. Kita akan nampak, ni cerita lain pula. Ni cerita. Sebenarnya ada kaitan. Kerana dunia kehidupan manusia, akhirat itu tempat kembali dan dia mesti berkait antara satu sama lain. Maka Allah kata, Fatirus samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah suruh tengok. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Allah jadikan di kalangan kamu berpasang-pasangan, dan Allah jadikan juga di kalangan haiwan itu berpasang-pasangan. Sebab tu nanti lepas ni kaitan dia pada ayat yang ke-13 nanti kita akan tengok cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kerana Nabi Nuh ni ada dipanggil sebagai Abul Bashar. Kata Imam Tabari, kata Al-Qurtubi, Abul Bashar. Maksudnya selepas mana habisnya berlaku banjir besar tu, tak ada siapa lagi yang selamat di atas muka bumi ni, sama ada haiwan ke manusia ke, tak ada. Tak ada siapa yang selamat. Melainkan yang selamat itu adalah yang turun daripada kapal Nabi Nuh AS, dan start daripada itulah berkembang biak semula manusia. Sebab yang lain semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata kat situ, kamu tengok pada pasangan kamu, tengok kepada binatang-binatang ternakan kamu berpasang-pasangan. Macam mana tu? Walaupun dalam cerita kisah Israiliyat lah, kan cerita pada tingkat keberapa ada haiwan apa, ni pasangan apa, burung pula tingkat atas, kan. Walaupun cerita tu tidaklah ada dalam hadis-hadis yang sahih tentang kedudukan apa yang ada dalam kapal bahtera Nabi Nuh AS. Tapi kita nak bagi tahu secara dasarnya pun banyak ayat Quran yang menceritakan tentang kejadian manusia, kejadian haiwan-haiwan berpasangan untuk apa? Yadzra'ukum fi laisa kamithli syai' wa huwas samiul basir. Untuk apa mereka dikembangbiakkan? Manusia berkembang biak, kemudian haiwan berkembang biak. Kemudian Allah kata penutup ni paling penting sekali. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu pun, bahkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebab ada orang kadang-kadang dia tengok pada manusia, dia cuba nak terjemahkan manusia itu ialah Tuhan yang dia sembah. Tengok gajah, okey, cerita gajah. Hak tu Tuhan kita. Tengok pada naga, cerita naga. Itulah kot Tuhan kita. Dia cuba nak terjemah ikut akal dia. Sebab agama ni yang Allah bagi pada kita, dia tak boleh terjemah ikut akal. Kalau terjemah ikut akal, maka Tuhan ada belalai, Tuhan ada tanduk, Tuhan ada tu, Tuhan ada ni dan sebagainya. Sebab mereka cuba menjemakan Tuhan dalam bentuk akal fikiran mereka. Sedangkan Tuhan, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tak sama dengan satu pun, makhluk sekalipun. Tangan ke kaki ke apa semua, tidak sama. Itu semua adalah kita panggil sebagai tafwid. Kan dalam ilmu akidah, maksudnya kita mengembalikan semua maknanya. Kita faham apa yang disebutkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, kita faham. Tapi macam mana cara kaedahnya, kafiat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup senang beriman dengan akidah yang disebut di dalam Al-Quran, supaya kita tidak timbul lagi perkara-perkara yang boleh mendatangkan keraguan dan sebagainya. Baik, kemudian Allah sebut dekat sini, dan bagi Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yabsut, basat.
Maksudnya Allah mengembangkan rezeki. Okey, mengembangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan yang mereka mencari rezeki tu. Ini menunjukkan bahawa rezeki bukan hanya sekadar kita tunggu. Rezeki itu adalah kita cari. Kerana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada baginda Nabi SAW, daripada Zubair bin Awam, tak silap saya, riwayat tu sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang mana kata baginda Nabi SAW, la ayyakhudha ahadakum, kalau salah seorang daripada kalian ambil tali, kemudian pergi ke hutan, ambil kayu api, kemudian dia bawa balik, dia jual. Itu adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nak menunjukkan betapa rezeki itu juga perlu dicari, tetapi dalam masa yang sama rezeki itu adalah telah ada di sisi Allah. Bagaimana Allah mengagihkan nikmat, mengagihkan rezeki yang ada tu. Kan Allah sebut walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ard, dan kemudian Allah sebut lagi wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada benda yang melata di atas muka bumi ini yang bergerak melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Tetapi usahalah. Tapi usaha terutama kita sebagai manusia. Baik, habis. Kemudian ayat ke-13 Allah sebut pula tentang pensyariatan agama ini seperti mana kepada Nabi Nuh AS dan kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan ayat ini juga dituju kepada baginda Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tanya di mana dalil Rasul Ulul Azmi, maka pada ayat 13 ni surah Asy-Syura. Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan ayat ni turun kepada baginda Nabi SAW. Kan kita ada Rasul Ulul Azmi, kita ada 25 Rasul dan sebagainya. Walaupun ada khilaf lah di kalangan ulama siapa sebenarnya Rasul Ulul Azmi, ada yang masukkan Nabi Ayub AS dan sebagainya. Tapi kita kata secara umum ayat ni mengisyaratkan tentang betapa hebatnya mereka ini yang membawa kepada syariat, membawa kepada agama, dan itu yang disebutkan di dalam ayat ini. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh mereka ialah an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Dua perkara. Dirikan agama dan jangan berpecah belah dengan agama. Maksudnya jangan hak ni pilih agama tu, hak ni pilih ajaran tu, ni menyeleweng. Yang penting pegang kepada Quran dan sunnah agama yang dibawa oleh para rasul yang ada pada zaman tu. Adapun kita baginda Nabi SAW, Quran dengan sunnah baginda Nabi SAW. Baik, kemudian Allah sebut kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai. Sangat berat bagi orang-orang musyrikin itu apa yang kamu dakwahkan kepada mereka. Mereka takkan ikut hidayah. Mereka takkan ikut petunjuk. Tapi kita kena dakwah tak? Kena dakwah. Kena buat kerja dakwah. Sebab tu Allah sebut pada awal surah Baqarah tu apa dia? Allah menyatakan tentang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah menyatakan kepada orang-orang kafir ni, kalau kamu beri peringatan kepada mereka, ajak mereka pada Islam, ataupun kamu tak beri peringatan kepada mereka, tetap mereka tak beriman kepada Allah dan Rasul. Bukan maksud kita tak payah berdakwah. Buat apa nak dakwah dia orang kafir? Dan Allah sebut dia takkan beriman. Dah. Usaha dakwah tu. Sebab tu kait juga ni dengan Nabi Nuh AS, usaha dakwah Nabi Nuh kepada anak isterinya tak beriman. Tapi usaha itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS, berapa banyak kaum dia di Haran, di kota Babil tak beriman pun. Tetapi usaha Nabi Ibrahim untuk nak bawa manusia kepada dakwah beriman. Kerana hidayah tu siapa bagi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketika ayat ni turun kepada Abu Talib, Nabi kata, aku akan istighfar untuk Abu Talib sebab meninggal tak Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Talib tu meninggal dalam keadaan tak Islam. Abu Jahal, Abu Lahab pergi bisik kat dia. Tak payah ikut Muhammad. Kita malulah ikut Muhammad ni. Kita kembali kepada agama, kita tetap teguh agama yang dulu. Sehingga akhirnya meninggal tak mengucap Abu Talib. Kata Nabi, aku akan istighfarkan untuk dia. Kata Nabi, kata Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau, Allah Subhanahu Wa Taala, engkau sendiri takkan bagi petunjuk kepada siapa yang kau cinta. Takkan. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan bagi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Hatta pak saudara Nabi sendiri pun. Itu kita kata ayat ini sangat berkait rapat, bukan cerita tak nak dakwah, tapi cerita usaha untuk kita dalam berdakwah dengan apa-apa keadaan sekalipun. Baik, kemudian Allah sebut wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim la fi syakkin minhu murib. Baik, ini cerita pula tentang bagaimana orang yang syak berkenaan dengan hari akhirat. Termasuklah pada orang-orang yang didakwahkan tu. Mereka tak percaya pada hari akhirat. Kan? Sedangkan kalau dah mati, dah habis semua, tulang apa semua dah habis, boleh lagi ke Allah bangkitkan? Itu persoalan mereka. Tak logik. Tak logik. Kan? Cakap benda ni, benda tu dan sebagainya, tak logik di sisi mereka. Sebab bagi mereka, agama mesti logik. Agama mesti logik. Tak. Agama kadang-kadang dia kena berhenti bertawakuf, beriktikaf di atas
dalil daripada Quran dan hadis walaupun daripada sudut kita punya akal tak logik. Itu dia punya maksud dia. Baik. Kemudian Allah sebut falidzalika fad'u wastaqim kama umir. Yang demikian itu Allah menyatakan bahawa fad'u, demikian itu dakwahkanlah mereka, wastaqim kama umir, dan juga istiqamahlah kamu seperti mana kami perintahkan kepada kamu. Sebab tu dalam dakwah kena istiqamah. Dalam dakwah kena istiqamah. Kalau kita dakwah lepas tu tak jadi balik kan. Jadi balik awal, kita pun balik awal kan. Tapi kita kata dalam dakwah ni apa keadaan sekalipun istiqamah. Sebab nak kait dengan ayat-ayat sebelum, munasabat dia berkait dengan ayat-ayat sebelum tadi, menceritakan bahawa dengan sebab para rasul tu berdakwah, mereka istiqamah sampai akhir hayat mereka berdakwah. Sampai akhir hayat mereka berdakwah. Sebab tu Nabi SAW, bila mana Allah sebut turun surah Muddathir, ya ayuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Wahai Muhammad, bangun daripada selimut kamu. Kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Start daripada ayat tu turun, Nabi tak pernah rehat berdakwah sampai Nabi wafat. Tu kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Start surah tu turun, Nabi berdakwah di Mekah, di Madinah, tak pernah berhenti. Berapa puluh tahun? 23 tahun lebih, 22 tahun lebih. Kan? Sehinggalah Nabi SAW diwafatkan. Tengok itu baginda Nabi, dan juga demikianlah juga para Nabi sebelumnya. Maka kita kena ada sifat yang istiqamah dalam kita berdakwah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu terikut-ikut dengan dakyah-dakyah mereka. Ini penting ni. Kadang-kadang tu ya. Sebabkan nak apa kita kata nak ada nama, ada pangkat, kedudukan dan sebagainya, kadang-kadang prinsip hilang. Tu penting tu. Ada nak nama tu dan sebagainya, prinsip jadi hilang. Jadi goyah prinsip. Maka Allah kata, jangan kamu sampai mengikut mereka. Orang yang mereka dakwahkan tu, patutnya kita dakwah mereka. Tapi mereka dakwah kita. Terbalik jadinya. Baik. Kemudian, وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ kitab. Bila kurang rasa goyah keimanan, Nabi ajar kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, amantu billahi wa rasul. Ataupun amantu billahi wa rasulih. Aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu doa tu. Ada dalam Hisnul Muslim, ada dalam hadis-hadis doa yang sahih. Kita bila mana ada kegoyangan, ada kerisauan, ada apa dan sebagainya, goyahlah sudut keimanan sebut, kita ucap amantu billah ataupun amantu billahi wa rasulih. Aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu dia dalam kita berdakwah. Baik. Kemudian seterusnya Allah suruh kita adil dan juga kena tahu bahawa Tuhan kamu dan Tuhan aku adalah sama. Kemudian juga amal kita dan juga amal kamu, amal kami, amal kami, amal kamu, amal kamu. Tidak ada hujah di antara kita dan juga kamu, dan Allah akan menghimpunkan kita semua dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Ini akhirnya Allah habiskan ayat ni, dan kemudian ambil sikit lagi surat 485 Allah menyatakan tentang keadaan bagaimana manusia itu walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum adzabun syadid. Allah menyatakan dan orang-orang yang berhujah menyangkal dan membantah tentang kebenaran agama Allah sesudah disambut dan diterima agamanya itu, bantahan dan tuduhan palsu, mereka itu sia-sia belaka di sisi Tuhan mereka, dan mereka pula ditimpa kemurkaan serta mereka beroleh azab yang seberat-beratnya. Ni siapa? Antaranya ayat ini tuju kepada golongan orang-orang yang mana menafikan kedatangan baginda Nabi SAW. Dalam Taurat, dalam Injil itu bukan tak ada kedatangan Muhammad, tapi mereka nafikan. Bukan setakat nafi, datang ulama-ulama mereka terkemudian. Tak kira simpau ke apa ke yang manikan dia punya Bible apa semua tu. Akhirnya mereka buat apa? Mereka padang nama Muhammad. Mereka padangkan kebenaran bukti itu. Dan akhirnya mereka menyatakan tidak ada lagi Nabi selepas Nabi yang mereka percaya. Ini juga sama seperti mana yang Allah sebutkan kepada kita. Setiap kali telah datang kebenaran, maka manusia sepatutnya tidak ada pilihan lagi. Mesti teguh di atas kebenaran. Mesti teguh di atas sunnah. Tak ada lagi pilihan lain, nak ambil itu, nak ambil ni, ambil apa. Ada tak pandangan-pandangan lain? Tak ada. Kalau ada itu hadis. Itu kebenaran, itu sunnah. Tak ada lagi benda lain. Dan kemudian Allah sebut, kalau kamu terus macam tu, wa alaihim ghadab wa lahum adzabun syadid. Allah akan murka kepada mereka. Termasuk golongan yang awal-awal dalam surah Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Golongan mereka yang Allah murka siapa? Yahudi. Waladdallin, golongan orang-orang yang sesat. Yahudi, Allah banyak cerita di dalam surah Al-Baqarah. Siapa sifat orang Yahudi, siapa Yahudi, apa dosa-dosa dan keburukan mereka buat. Adapun waladdallin, Nasara, Allah banyak cerita dalam surah Ali Imran. Okay? Itu dia punya kesenambungan dia. Dan ini menunjukkan bahawa termasuk golongan ghadab juga, golongan Allah murka, Allah benci ialah di kalangan orang-orang Yahudi yang mana tidak memperingati ataupun tidak mengetahui ataupun mengambil faham tentang hari kiamat. Baik, kemudian Allah habiskan ayat tu. Allah sebut ayat ke-17.
Dan juga kita ambil kepada terus pada ayat yang ke-18. Allah menceritakan kepada kita tentang penurunan balik Alkitab. Alkitab. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran dan juga timbangan. Okey. Kitab ni maksudnya Al-Quran. Kan? Dipanggil sebagai Ahlul Kitab kan. Jadi Ahlul Kitab tu yang dulu mula-mula diturunkan Alkitab. Sebab tu saya sebut, kita tak boleh nak kata semua agama samawi. Dulu kita belajar sekolah menengah, buku teks. Agama samawi semua agama daripada Tuhan. Tak. Yahudi bukan daripada Tuhan. Nasara bukan daripada Tuhan. Apatah lagi Majusi dan golongan-golongan lain bukan daripada Tuhan. Yang daripada Tuhannya, inna dina indallahil Islam. Agama si Allah tu Islam. Semua para Nabi, tadi Nabi Nuh, Nabi apa tadi? Nabi Isa, semua Islam. Semua Islam. Tak ada agama lain. Tetapi puak-puak mereka, pengikut-pengikut mereka yang memesongkan agama itu dengan kitab-kitab mereka dan akhirnya mereka claim kita agama ini, kita agama itu dan seterusnya. Itu dia punya konsep yang kita perlu jelas dekat sini. Baik, kemudian Allah sebut bil haqqi dengan kebenaran dan mizan, wal mizan dengan neraca timbangan yang adil. Dan ada yang sebut mizan ni, kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, maksudnya adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sebab tu bila Quran sebut hikmah, kan hikmah. Seperti yang Allah sebut, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul hikmah wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Kitab dengan hikmah. Hikmah tu juga bawa masuk sunnah. Mizan juga bawa masuk sunnah. Kerana sunnah itu yang menimbang kebenaran, sunnah itu yang menjelaskan apa yang ada dalam Quran dan sunnah itulah yang memperincikan setiap apa yang nampak mentah ataupun belum dihuraikan, bukan dihuraikan. Tak faham, tak jelas. Maka sunnah menjelaskan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah sebut akhir sekali, wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan demikian itu mereka tidak mengetahui seakan-akannya saah bilakah datangnya pada hari kiamat, padahal ia sangat dekat. Kan jadi kita kata tengok tu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia ni sentiasa berfikir akhirat, buat dunia, fikir akhirat, buat dunia, fikir akhirat. Dan akhirnya itu tujuan kita. Walaupun Allah cerita sikit-sikit tentang dunia. Nanti Allah cerita banyak lagi lah tentang pekerjaan, tentang apa dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita nak kepada akhirat. Jadi inilah bukti kebenaran Quran yang asalnya tadi dalam bahasa Arab. Maka daripada bahasa Arab itu dikembangkan kepada ilmu-ilmu yang begitu banyak. Dan semua asalnya adalah daripada Al-Quran. Sebutlah apa-apa ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Maka asalnya garis panduan itu ada di dalam Al-Quran. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Wallahu alam. Kita habis dulu sikit tadabbur ringkas kita pada malam ni. Insya-Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik syadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.